Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam for remaja. Ahli Panel dan senior hadiri yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersuara dalam forum remaja ini. Saya Nur Antasha binti Abdul Halik akan mempengerusikan forum remaja kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk buah bicara kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema bahasa kebangsaan dan remaja, iaitu bahasa kebangsaan di Julang, remaja terbilang, cabaran dan harapan. Baiklah sidang hadiri, sebelum tirai forum dibuka, bagi menerusi lebih mendalam topik perbincangan, mari kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Nur Atia binti Kamil yang merupakan ahli panel yang pertama. Hai, terima kasih saudari penulis majlis, saudari Natasha. Alhamdulillah, khabar baik. Bagaimana dengan saudari? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan baik dan cukup semangat untuk membicarakan isu yang menarik ini, iaitu cabaran dalam usaha mempertabatkan bahasa kebangsaan dalam kalangan remaja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kanan saya, iaitu Saudari Nur Fatimah Ala binti Muhammad Zaki yang berperanan sebagai panel kedua. Selamat datang saudari, apa khabar saudari? Terima kasih saudari. Alhamdulillah, sihat sejahtera saja saudari penerusi. Berada di sebelah kiri saya, tak lain tak bukan itulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Nurul Atira binti Abdul Aziz yang cantik dan manis orangnya. Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat, dan baik. Maka saya berada di sini bersama-sama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam pengenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu bahasa kebangsaan di Julang, remaja cemerlang antara cabaran dan harapan. Sidang hadiri yang dihormati, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang saya akan anjurkan kepada ahli panel pertama. Saudari Nur Atia, mohon saudari berikan penjelasan tentang ciri-ciri kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi tulang keharmonian dan pemantik kecemerlangan remaja di negara kita ini. Terima kasih saudari pengerusi majlis, sidang hadirin dan ahli panel yang dikasihi. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari pengerusi majlis tentang keistimewaan bahasa dan sastra Melayu kita. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa Melayu sehingga kita begitu bersungguh-sungguh untuk berbicara tentang usaha untuk mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita ini? Sedarkah kita semua apakah kepentingan bahasa Melayu sebenarnya? Sekarang mari kita susuri sejarah bahasa Melayu tentang zaman kegemilangannya untuk kita ketahui betapa istimewanya bahasa kita ini. Saudari pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadiri sekalian, kita tidak memimpi di siang hari kerana bahasa Melayu sebenarnya sudah sekian lama menjadi bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di daerah Kepulauan Melayu, ataupun kita boleh spesifikkannya sebagai Nusantara. Sejak daripada abad ke-7 lagi, bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran rasmi Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu yang besar serta luas jajahan takluknya yang meliputi Sumatera Jawa, semenanjung Tanah Melayu, Segenting Kera dan juga Sri Lanka. Maka bahasa Melayu juga turut disebarkan ke tanah jajahannya. Bahasa Melayu mengalami zaman kegemilangan dan diangkat menjadi bahasa yang penting pada abad ke-12 atau abad ke-13 apabila Islam bertapak di Kepulauan Melayu. Penggunaannya semakin semarak dengan kemunculan kerajaan Melayu Melaka yang terkenal sama ada di timur atau di barat. Seiring dengan perkembangan bahasa, kegiatan sastra juga berkembang dengan pesat. Banyak buku terjemahan yang diterbitkan seperti Darul Mazlum serta karya saduran atau tulisan asal seperti Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, Bustanus Salatin, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Bayan Budiman. Antara karya zaman tersebut ialah Sejarah Melayu yang merupakan
maafkan saya, sejarah Melayu yang merupakan sastra sejarah yang menggambarkan keagungan Kesultanan Melayu Melaka serta meletakkan imej bahasa Melayu di mercu yang amat tinggi. Selepas zaman Melayu Melaka, bahasa Melayu turut tersebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1521, Pigafetta, seorang kelasi bangsa Itali dalam pelayarannya bersama-sama Magellan, telah singgah di Pulau Tidor untuk menyusun satu daftar kata daripada bahasa yang diaturkan oleh orang di pelabuhan tersebut. Inilah daftar kata Melayu Eropah yang tertua yang kita ketahui. Pulau Tidor merupakan lokasi yang agak jauh daripada Kepulauan Melayu dan sekaligus menunjukkan betapa jauhnya bahasa Melayu tersebar. Sidang hadirin sekalian, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan pada tahun 1967. Jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu mendapat tempat di persada antarabangsa sejak sekian lama. Justeru, mengapa kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita? Sikap ini tidak ubah seperti peribahasa yang sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Fikir-fikirlah sidang hadirin sekalian. Jangan kita menang sorak namun kampung kita tergadai. Sebaiknya kita mengorak langkah proaktif untuk mempertabatkan bahasa kita di tanah tumpahnya darah kita. Seterusnya memperkasakan bahasa kita ke seantero dunia. Terima kasih dan kembali kepada saudari pengurusi majlis. Terima kasih saudari ahli panel pertama. Benar kata saudari tadi, kita harus berusaha tanpa kenal erti jemu untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hindarkan daripada bersifat pesimistik kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau kita tidak berusaha, manakan kita mendapat hasil manisnya. Baiklah, berbalik kepada isu kita pada hari ini, iaitu cabaran yang dihadapi oleh kita sebagai golongan remaja dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Saya memohon penjelasan daripada ahli panel kedua, iaitu saudari Alia, tentang remaja kini yang seolah-olah tidak menyedari bahawa amat penting bagi mereka untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Bolehkah saudari kupaskan mengapakah hal ini berlaku? Terima kasih saudari pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Menarik sungguh persoalan daripada saudari pengerusi pada hari ini, iaitu tentang cabaran yang dihadapi oleh golongan remaja untuk memperkasakan bahasa Melayu pada era legit terbuka ini. Saya begitu teruja untuk bersama-sama hadirin bagi mengupas isu ini. Apakah sebenarnya punca atau cabaran yang dihadapi oleh remaja sehingga begitu sukar untuk mereka memartabatkan bahasa kebangsaan kita? Hadirin sidang pendengar, tidak dapat dinafikan lagi bahawa pengaruh globalisasi merupakan faktor utama yang menjadi bahasa Melayu tercemar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil daripada segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Namun, di kepentasan kemajuan teknologi ini memberi impak positif dalam kehidupan insan, namun terdapat juga kesan negatif daripadanya. Menjurus kepada fokus, Dewan Bahasa dan Pustaka pada mulanya dikenali sebagai Balai Pustaka merupakan badan berkerajaan yang ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956 dengan tujuan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Pelbagai aktiviti telah rancak dijalankan oleh DBP untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu. Dasar-dasar ini, bahasa Melayu menjadi alat perhubungan moden pada abad ke-20. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dilaksanakan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastra dan penerbitan buku kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah baharu dalam perbendaharaan kata bahasa. Dalam mengukuhkan sinergi bahasa Melayu agar bertapuk kukuh di tanah air sendiri sebelum disebarluaskan di peringkat antarabangsa, DBP telah mengadakan kolaboratif dengan agenda kerajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dalam melaksanakan kursus kebahasaan untuk para penjabat awam.
kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC juga telah dilaksanakan, khususnya program yang memerlukan dana yang besar yang memerlukan tajaan untuk mengurangkan kos. Sidang hadirin yang dihormati, demikianlah antara perkasa yang diimplementasikan oleh badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Usaha yang dilakukan secara istiqamah ini menyuluh jalan buat kita menggerakkan usaha keluar daripada kampung dunia sendiri menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kedua berhubung dengan peranan badan yang terlibat dengan proses perancangan, pengembangan dan pemekasaan bahasa dan sastra Melayu. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Siapalah yang dapat menafikan betapa bahasa dan sastra Melayu pada hari ini mempunyai tempat di Persada Antarabangsa dengan adanya inisiatif dan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka. Soalan saya yang seterusnya buat ahli panel ketiga mungkin agak bertentangan dengan kupasan daripada ahli panel pertama dan kedua yang membincangkan isu mekar dan berserinya bahasa Melayu mewarnai dunia Nusantara dan Sawajagat. Saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, saudari Nurul Atirah, tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa kita hadapi sehingga merencatkan usaha kita mempertabatkan, memekasakan dan melestarikan bahasa Melayu, seterusnya meletakkannya di Persada Antarabangsa. Terima kasih saudari pengerusi forum, rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Hidup ini ada pasang surutnya, demikian halnya dengan bahasa dan juga sastra Melayu. Isu tentang perdaulatan, pemerkasaan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak pernah lekang dalam isu-isu semasa. Bahasa Melayu jika dilihat sekarang semakin dipinggirkan dalam mengharungi dunia globalisasi. Walaupun kedudukan bahasa Melayu ini adalah sebagai bahasa kebangsaan yang tidak dapat disangkal dan dipertikaikan oleh sesiapa pun kerana telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun, dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa dan sastra Melayu mengalami pelbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa dan sastra Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga perlu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka ini beranggapan bahawa bahasa Melayu ini adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas, bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa yang menggambarkan kejelitaan penuturnya. Maka, cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda, supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan juga alat utama komunikasi di bumi bertuah ini. Manakala bahasa Inggeris pula mempunyai fungsi khusus sebagai bahasa untuk mendapatkan intipati ilmu yang masih belum kita jana dalam masyarakat dan juga perpaduan Melayu. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mula mendominasi komunikasi, maka wujudlah isu bahasa rojak ini. Apabila kita membicarakan tentang bahasa rojak, kita tentulah merujuk kepada bahasa bercampur aduk yang digunakan dalam tulisan dan juga lisan. Dalam Majlis Perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan BBK 2012 pada 11 Oktober, mantan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia kita berkata, penggunaan bahasa rojak ni akan beransur-ansur menghakis kekuatan sesuatu bahasa, iaitu bahasa Melayu lah. Okey, jika kenyataan pemimpin nombor 2 negara itu tidak harus dipandang remeh, sebab penggunaan bahasa rojak ni sudah semakin sebati dan juga menjadi barah bagaikan api di dalam sekam yang membakar senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu itu sendiri. Dalam pada itu, peranan bahasa Melayu juga adalah sebagai bahasa ilmu
yang turut mengalami turun naik dan juga pasang surutnya seiring dengan pembangunan negara yang menyaksikan Malaysia berubah daripada sebuah negara yang berasaskan pertanian dan perlumbungan berkembang menjadi negara perusahaan dan juga perindustrian. Dunia korporat menyaksikan bahasa Inggeris ini telah mendapat tempat yang meluas di firma dan juga syarikat-syarikat besar yang rata-ratanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan rasmi syarikat. Hal ini menyebabkan bahasa Inggeris itu mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga ketakutan dan kegusaran timbul apabila anak-anak Melayu kita dikatakan tidak dapat menguasai bahasa Inggeris kerana kononnya sistem pendidikan kebangsaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah yang membantutkan usaha untuk mereka mempelajari bahasa Inggeris dengan berkesan. Rentetan daripada itu, tanpa menimbang tara usaha pemimpin terdahulu yang mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu melalui laporan Razak pada tahun 1956, laporan Rahman Talib pada tahun 1960 yang membawa kepada tergubalnya Akta Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1961 dan diperteguh melalui Akta Pendidikan 1996 atas desakan tertentu. Fungsi bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu yang dikecilkan dengan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ataupun digelar sebagai PPSMI. Okey, jelaslah pada hari ini bahasa Melayu ini menghadapi banyak sangat cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan juga bahasa ilmu. Selain daripada itu, bahasa Melayu juga menerima ancaman globalisasi sehingga wujudnya fenomena bahasa rojak dan pencemaran bahasa. Setakat ini saja, sidang hadirin saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum, saudari Natasha. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, saudari Nurul Atirah yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu sama ada dalam penggunaan secara rasmi atau penggunaan dalam penghubungan sosial. Sedih apabila memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagai melukut di tepi gandang seolah-olah dianaktirikan oleh anak watarnya sendiri. Maka, selain membicarakan cabaran, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang prakasa-prakasa yang boleh dilakukan untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu terutamanya pada era globalisasi ini. Saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama iaitu Saudari Nur Atia tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan dan status yang betul sehingga akhirnya bahasa Melayu dapat dinobatkan sebagai bahasa antarabangsa. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, saudari Natasha. Menjawab persoalan saudari, kita harus mengakui kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan juga bahasa ilmu. Saya teringat tentang pendapat ahli panel yang kedua iaitu saudari Fatimah Alia yang menyebut mengenai peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Bukan begitu saudari? Ya, benar saudari. DBP sebagai badan berkanun kerajaan yang saya kira telah memainkan peranannya untuk memperkembang dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu terutama dari aspek penerbitan buku-buku dan majalah bahasa Melayu. Maksud saya, dari ahli panel pertama mungkin boleh membicarakan tentang bagaimana kerajaan yang telah meletakkan bahasa Melayu di sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa penting, bahasa wahana pemikiran tinggi dalam masyarakat berilmu di negara kita. Baiklah saudari pengerusi, saya teruskan dengan kupasan berhubung peranan kerajaan, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Laporan Razak 1956 dan laporan Rahman Talib 1960 telah dimaktubkan di dalam Akta Pelajaran 1961 dengan jelas telah menekankan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Dasar pelajaran kebangsaan telah melahirkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu dan bermula dari tahun 1983. Penuntut yang memasuki pusat-pusat pengajian tinggi telah menerima seluruh pendidikan mereka dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
Bentuknya telah disempurnakan sehingga berupaya memperkatakan apa-apa sahaja bidang yang wujud dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Seterusnya, melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Pengiktirafan ini termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 152. Dasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu tinggi. Profesor Wan Hashim Wentih dari Universiti Malaya mengatakan bahawa perjuangan mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara telah tiba di kemuncaknya apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di dalam sistem pendidikan sehingga ke universiti. Dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 sebagai universiti di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam semua pengajian, juga merupakan antara inisiatif kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu. UKM ternyata telah melahirkan ramai graduan daripada pelbagai bidang dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu mereka. Demikianlah bagaimana bahasa Melayu sudah dimartabatkan di negara sendiri, dijunjung tinggi oleh bangsa dan rakyatnya sendiri, maka barulah kita yakin untuk melangkah membawa bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya tentang peranan kerajaan dalam memastikan bahasa Melayu. Kembali kepada saudara pengurusi majlis. Terima kasih saudari Nur Atiyah. Sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan ya saudari. Ternyata dasar bahasa kebangsaan telah berjaya meletakkan bahasa Melayu ke tempatnya, sehingga kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sepulus hati dalam medan berbicara ini. Tak begitu semua ahli panel? Ya, benar saudari. Hari ini merupakan antara usaha yang dilaksanakan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, di peringkat antarabangsa, pidato antarabangsa Melayu iaitu PABM telah diadakan sejak 10 tahun yang lalu. PABM dianjurkan oleh Kementerian Pengajian tinggi dengan kerjasama ramai pihak. Kabinet Malaysia dalam mesyuaratnya pada tahun 2008 telah bersetuju untuk memberikan penarapan projek nasional kepada PABM bersesuaian dengan prestisnya sebagai satu-satunya acara pidato bahasa Melayu yang terundang di dunia. Jelaslah di sini, usaha pengantaraan bahasa Melayu turut menjadi agenda pihak kerajaan agar bahasa Melayu dapat dibawa kepada persada dunia. Terima kasih saudari ahli panel kedua atas pandangan saudari sebentar tadi. Baiklah, menyentuh tentang peranan pihak lain, bolehkah ahli panel kedua, saudari Alia, memberikan pandangan saudari tentang peranan yang dimainkan oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan, media dan badan korporat dalam melaksanakan program-program bahasa dan sastra sama ada di dalam atau di luar negara? Terima kasih saudari pengurusi forum. Membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO, badan korporat dan media dalam memperkasa bahasa dan sastra Melayu, saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh badan bukan kerajaan iaitu GAPENA atau Gabungan Penulisan Nasional. GAPENA yang ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. Hakikatnya peranan GAPENA dalam membangunkan bahasa dan kesusasteraan bahasa Melayu di negara kita tidak boleh dipandang remeh. GAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya melaksanakan pelbagai pertandingan, wacana, diskusi dari semasa ke semasa untuk mencari formula terbaik mengembangkan bahasa dan sastra Melayu yang baik di dalam negara maupun di luar negara. GAPENA juga bekerjasama dengan ERAD untuk menerbitkan karya agung penulis tersohor dan sastrawan negara seperti Abdullah Hussein, Usman Awang dan A. Samad Sari. Saudari pengurusi dan ahli panel, dalam pada itu, pengembangan bahasa Melayu di sektor swasta juga telah dilaksanakan melalui Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta pada tahun 1996. Antara program yang dilaksanakan ini telah beransur-ansur tampak kepergeraan pihak swasta untuk ikut serta melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Contohnya, programnya ialah kempen penggunaan bahasa kebangsaan, khidmat nasihat, khidmat pengeditan dan penterjemahan dokumen perniagaan.
Sebagai contoh, Persatuan Linguistik Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan yang lain telah berhasil memperteguh ciri bahasa lisan formal bagi bahasa Melayu, terutama apabila penggunaannya digunakan dalam stesen televisi Malaysia Berhad iaitu TV3 yang membentuk citra istimewa bagi bahasa Melayu iaitu sebagai bahasa lisan rasmi. Bukan begitu, saudari pengerusi? Ya, saya sependapat dengan ahli panel kedua. Bagaimana pandangan ahli yang lain? Saya bersetuju pada hari ini penggunaan bahasa Melayu di dalam media massa, terutamanya di dalam media cetak dan media elektronik, sangat mementingkan aspek kebakuan, tak kira sama ada dari aspek sebutan atau tata bahasa. Ya, benar saudari. Hal ini sudah pasti merupakan indikator bahawa bahasa Melayu yang seragam sering digunakan dan menjadi hasrat untuk memperkasakan bahasa Melayu kita ke pesada dunia. Terima kasih ahli-ahli panel. Seterusnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Terima kasih saudari Nurul Natasha selaku pengurusi forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin. Okey, membicarakan tentang peranan negara, serantau serumpun Melayu saya memetik kata-kata Datuk Dr. Awang Sarian yang menyatakan dari aspek wibawa bahasa, kedudukan dan peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Dalam hal ini, DWP perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada, terutamanya yang melibatkan hubungan dan kerjasama antara negara seperti Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam Indonesia Malaysia yang dikenali sebagai MABBIM, Majlis Sastra Asia Tenggara yang dikenali sebagai MASTERA dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu yang dikenali sebagai MABM. Upaya perancangan dan perkembangan bahasa Melayu ke peringkat serantau dan antarabangsa yang dikongsi wawasan pelaksanaannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DPB Malaysia semasa pimpinan Datuk Haji A. Aziz Deraman, DPP Brunei di bawah pimpinan Datuk Paduka Haji Al-Alidin bin Haji Othman dan Pusat Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Hassan Alwi telah dilakukan dengan jayanya. Kerjasama ketiga-tiga institusi dengan pelbagai pihak, kerajaan dan agensi-agensi yang lain, maka timbullah satu keyakinan dan komitmen bahawa bahasa Melayu mampu dibangun dan dikembangkan menjadi bahasa yang berwibawa sama ada di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Suatu yang membanggakan melalui kerjasama tersebut, Pusat Pengajian Bahasa Melayu pertama ditubuhkan di Universiti Leiden, Belanda pada tahun 1867 telah menerima seorang profesor bahasa Melayu pada tahun 1952 melalui program Kerusi Pengajian Melayu oleh Kerajaan Malaysia. Kerusi Pengajian Bahasa Melayu juga telah ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand dan juga di Universiti Beijing. Demikianlah bagaimana kerjasama serantau membawa manfaat kepada perkembangan bahasa dan sastra Melayu di peringkat antarabangsa. Kembali kepada pengurusi forum. Terima kasih kepada saudari panel ketiga iaitu saudari Dina Akirah. Sebagai penghujung bicara, saya mohon semua ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Saudari pengurusi majlis, sahabat panel dan sidang hadirin sekalian, bahasa jiwa bangsa. Rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayolah kita lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa ke tahtanya. Akhir kalam daripada saya, hasrat memartabatkan bahasa Melayu bukanlah angan-angan makcik atau impian di awal-awalan. Dengan izin Allah, iltizam padu dan komitmen jitu semua pihak,
kerajaan termasuk rakyat, kita generasi muda walau masih setahun jagung dan rasa takut pinang, mari kita usahakan yang terbaik buat bahasa dan bangsa kita. Sebagaimana sahabat panel yang lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walaupun tidak sama. Memujur lalu melintang patah, sekali kita marah pantang kita berundur. Perjuangan memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu ialah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan berintizam. Demikian tadi rumusan buat bicara daripada semua ahli panel kita tentang pengantaraan bahasa Melayu realiti atau sekadar ilusi. Tuntasnya, bulat air kadang berbentuk, bulat kata kadang muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kekal dijemur. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu pengantaran bahasa Melayu ini. Semoga forum ini menjadi wadah mereka remaja yang cakna terhadap bahasa kebangsaan, selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di pesada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara, entah kata salah tutup, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir kepada menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.